Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Yang demikian tuan-tuan dan puan sedang mendengar mengaji serampai yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini dan kita sambung tadabbur kita dalam surah As-Sajdah pada ayat yang ketiga insya-Allah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Orang-orang kafir yang tidak mengakui hakikat bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah mengatakan bahawa dia Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Dan sesungguhnya dakwaan mereka itu taklah benar, ya. Bal huwal haqqu min rabbika. Bahkan Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan ajaran sebelum. Semoga mereka beroleh hidayah petunjuk. Semua yang betul sekalian, kalau saya boleh juga bacakan cross reference pada surah Al-Baqarah ayat ke 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami, iaitu Allah, turunkan, iaitu Al-Quran, kepada hamba kami, iaitu Muhammad SAW, maka cubalah buat dan datangkan satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Terima yang betul sekalian, kita insya-Allah yakin dengan Al-Quran, dan saya rasa apabila dibawa mana-mana ayat Al-Quran dan ditanya kepada kita semua, insya-Allah kita akan yakin. Namun saya mencadangkan agar tuan-tuan puan muslimat semua cuba menambahkan lagi keyakinan kepada Al-Quran ini dengan cuba mendatangkan beberapa soalan-soalan yang biasa ditanya. Contohnya soalan seperti ini, di mana kaum musyrikin yang menerima dakwah Nabi kita Muhammad SAW, mereka mengatakan bahawa Al-Quran ini rekaan. Sebab apa rekaan? Sebab Rasulullah membawakan cerita, kisah tentang, contohnya tentang Zulkarnain, kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Isa, kisah tentang Nabi Yusuf. Dan kisah-kisah ini memang masyhur di kalangan masyarakat, dan memang kisah-kisah ini ada di dalam Injil dan kemudiannya menjadi Bible. Dan kisah-kisah ini adalah common di mana semua orang tahu. Even kisah Nabi Adam dan sebagainya, semua orang tahu. Jadi kaum Quraisy ketika mana menerima dakwah Nabi SAW, mereka mengatakan bahawa ini Rasulullah reka sahaja. Sebab cerita-cerita ini common pun, tak ada apa-apa yang special. Namun itu adalah sebahagian dari konten Al-Quran, dan kalau boleh saya cadangkan tuan-tuan, cubalah cari kuliah-kuliah atau apa-apa konten yang ada di dalam internet yang dibawa oleh para asatizah yang muktabar, bagaimana Al-Quran refine cerita-cerita yang masyhur itu. Walaupun cerita-cerita itu masyhur, namun fakta-faktanya ada yang tidak tepat. Contohnya penggunaan kata nama Fir'aun. Quran menyebut sebagai Fir'aun merujuk kepada pemerintah Mesir pada jangka waktu tertentu. Sedangkan penggunaan Fir'aun dalam Bible adalah agak tidak kena kepada tempat dan masa yang sebetulnya. Juga tetap perkara lain kita boleh kaji lagi. Bagaimana ada kisah-kisah di mana para nabi membunuh wanita dan kanak-kanak ketika perang. Jadi perkara-perkara itu semuanya boleh di-refine sebab cerita-cerita yang dah terlalu lama
maka dia akan sampai ke satu zaman selepas beratus tahun atau beribu tahun dengan keadaan yang tidak seperti original. Dan Al-Quran datang, Masya Allah, Allah SWT bawa balik kisah-kisah Nabi terdahulu dan kisah-kisah itu dibetulkan fakta-faktanya yang boleh kita kaji banyak sekali. Dan juga kalau saya boleh cadangkan perempuan untuk kita cuba kita tanya, okey, kenapa Al-Quran kita ada satu version? Kenapa Bible ada banyak version? Ada King James version, ada Revised Standard Version, dan the difference between the versions itu adalah material, adalah banyak, iaitulah perbezaan beberapa chapters. Yang ini ada lebih beberapa chapters dan yang version yang lain pula kurang beberapa chapters, dan dia punya difference tu adalah material. Sedangkan Al-Quran kita ada alhamdulillah satu version saja di dalam dunia ini. Kalau ada pun different version adalah pada dasar pada tulisan, bentuk tulisannya, penggunaan barisnya yang mungkin berbeza, tanwinnya berbeza dengan tanwinnya version lain. Namun dia punya core content dia adalah sama, jumlah surah, jumlah ayat, dan dia punya content dia semuanya adalah sama. Macam bagaimana kita cuba mendatangkan persoalan seperti ini supaya kita dapat menambahkan keyakinan kita kepada Al-Quran, dan cuba kita question sikitlah, bukanlah untuk mempertikaikan, tapi untuk kita menambah, strengthen our confidence. Macam mana Quran boleh sampai dengan satu version yang begitu solid sekali daripada 1400 tahun dahulu sampailah sekarang. Cuba kita question sikit diri kita dan kita carilah fakta-faktanya. Antara yang boleh saya kongsikan secara ringkas perempuan adalah Al-Quran dihafal secara memorization. Itu yang pertama sekali. Dihafal, disampaikan secara memorization daripada Rasulullah kepada para sahabat dan juga kepada anak-anak murid, kepada para sahabat, itulah para tabi'in dan sebagainya. Dan sampai sekarang Al-Quran masih lagi dihafal oleh ramai umat Islam di serata dunia, dan kita boleh cek hafazan para hufaz ini di Asia ataupun di Afrika ataupun di Eropah dan sebagainya. Hafazan mereka kita boleh verify semuanya sama. Dan kita boleh cek tuan-tuan perempuan, selain daripada hafazan, Al-Quran ini juga diturunkan, diriwayatkan secara mutawatir. Maksudnya apabila dikompil pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan juga selesai compilation itu, pengumpulan itu di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum, kita cuba dapatkan fakta-fakta ini bahawa ia dikompil secara mutawatir dan di mana tidak boleh ada sebarang perbezaan sebab semuanya membawa version yang sama yang dihafal, dan itulah juga version yang diperturunkan kepada kita sampailah hari ini. Sampaikan Al-Quran tu solid, autentik, keasliannya adalah berdasarkan dengan kaedah yang saya kongsikan tadi, dan kita boleh cari lagi apakah lagi bukti-bukti ataupun ciri-ciri yang menunjukkan keaslian Al-Quran ini. Dan cuba kita compare dengan bagaimana kitab-kitab agama lain. Bagaimana kitab-kitab itu ditulis, siapa penulisnya, bilakah ia ditulis, ada berapa gap masa, berapa ratus tahun gap masa. Contohnya antara Bible itu ditulis dengan zaman Nabi Isa dan juga zaman pengikut Nabi Isa, iaitulah Hawariyun ataupun disciples, pengikut serta Nabi Isa itu. Berapa ratus tahun gap dia apabila Bible itu ditulis. Kita kaji perkara seperti ini, kita akan dapat mengukuhkan keimanan kita bahawa betullah Allah SWT menyebut yang Allah akan memelihara Al-Quran, dan kita sendiri yakin bahawa version Al-Quran tu kalau ada orang argue, non-Muslim argue dengan kita boleh pertahankan dengan diri kita sendiri tanpa perlu kita nak menyerahkan perkara untuk mempertahankan keaslian Al-Quran tu kepada para asatizah atau para pendakwah tertentu. Kita sendiri, sebab kita dah cari faktanya dan kita telah challenge fakta tersebut, dan kita yakin sendiri bahawa Al-Quran ini adalah asli, yang sebab itulah kita kena baca dan kita kena fahami Al-Quran ini yang Allah SWT pelihara keasliannya. Jadi tak sedaplah kalau kita hanya baca saja tanpa kita memahami maknanya, sedangkan Allah SWT pelihara Al-Quran itu sampai sekarang ni untuk kita baca dan kita fahami, bukan kita baca tanpa kita fahami. Jadi sama-samalah tuan-tuan perempuan, kita menambah kefahaman kita dan keyakinan kita kepada
Al-Quran, dan saya sudahi dulu setakat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.